Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kita dah selesai dengan rukun 13 solat itu, dan kita ada sikit lagi sambungan, di mana dalam buku, di hujung-hujung buku ni diberi perbezaan di antara solat lelaki dan perempuan. Dia ada 5 perbezaan. Yang pertamanya adalah ni, perbezaan solat lelaki, solat wanita daripada solat lelaki pada pandangan mazhab Syafi'i. Ini adalah mengikut mazhab Syafi'i lah, iaitu sunat bagi perempuan bersolat. Okey, ada 5 perkara. Yang pertamanya adalah merapatkan anggotanya ketika antara satu dengan yang lain ketika sujud. Perempuan ni siku dia tu dia kena rapat dengan rusuk, dan melekapkan perut ke pahanya. Bila dia sujud tu, tangan kita lelaki dia akan buka macam tu kan, tapi bila orang perempuan ni dia kena tutup, dan punggung dia tu kena rendahkan lah. Lelaki tu kena tinggi, perempuan tu kena rendahkan, supaya perut dia tu dengan paha tu dia rapat. Dia kena rapat lagi lah. Ada dalil dari sini, maksudnya apabila sujud, rapatkanlah sebahagian daripada badan kamu ke lantai, kerana orang perempuan tidak sama cara sujudnya sebagaimana orang lelaki. Riwayat Al-Baihaqi ditunjukkan, tapi gambar ni tak nampak lah. Gambar ni dia nampak sebab dia pakai telekung, dia tak nampak keadaan perut dengan paha dia tu nampak kat mana, tapi kena seboleh-bolehnya tu rapatkan. Yang kedua adalah memperlahankan suara. Orang perempuan ni kena bersolat ni, dia kena suara tu pelan-pelan, walaupun dia kena dengar, tapi dia tak perlulah deras sangat sampai orang lelaki takkan duduk sebelah dia kan. Orang ni kena jauh sikit lah. Jadi dia kena perlahankan supaya orang lain tak dengar lah, supaya tidak menimbulkan fitnah. Dalilnya, oleh itu janganlah kamu berkata-kata dengan lembut manja semasa bercakap dengan lelaki asing, kerana yang demikian boleh menimbulkan keinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya, iaitu menaruh tujuan buruk pada kamu. Surah Al-Ahzab ayat 32. Ini dalil yang menunjukkan bahawa orang perempuan ni kena cakap pelan-pelan. Dia tak boleh cakap dengan, tak boleh cakap pelan-pelan. Dia tak boleh cakap dengan malah lembut-lembai gitu kan. Tak boleh. Dengan orang lelaki asing ni dia kena, tak boleh lah, aku tak boleh lah. Dia kena cakap. Dia tak boleh, dia tak boleh nak buat suara manja gitu. Tak boleh. Dia kena cakap. Bagi tak pergi jadi tak elok lah. Pergi jadi tak sedap. Orang dia sedap. Lo kan. Jadi orang jadi aduh, dengar punya lembut gitu. Jadi itu kena bezakan. Kalau dengan suami dia, dengan ayah dia tak apalah, dia cakap elok, dia tak boleh lah. Ni jangan cakap lemah lembut lah. Tapi dengan ajnabi, orang yang asing ni tak boleh. Yang ketiga perbezaan dia, orang perempuan yang ingin mengingati orang lain untuk sebarang tujuan, supaya tentang sesuatu yang berlaku ketika hendak solat, dia hendaklah bertepuk tangan dengan cara menepuk tangan kanan ke atas belakang tangan kiri. Sementara orang lelaki pula hanya bertasbih dengan suara yang kuat, tapi bukan dengan tujuan memberi ingatan. Yang ni ialah cara bagaimana orang perempuan tu dia nak menegur imam dia, menegur orang kan imam. Saya tengok imam lah kan, kita nak tegur orang sebelah kot, orang sebelah tak tahu, tegur imam. Jadi dia tegur tu, dia kena tepuk tangan kanan ke atas tangan kiri, bagi bunyi pupak tu, maksud dia tak, dia tegur lah. Orang lelaki pula dia kena bertasbih subhanallah. Kalau orang tu silap baca subhanallah, bukan tujuan untuk menegur orang tu, tapi kita wallahu alam apakah tujuannya, kita mengucap tasbih lah. Apa itu tujuan kita? Bukan kita tujuan untuk, dia kata kat sini bukan tujuan untuk beri ingatan. Dan dalil dia daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang bermaksud, sesiapa yang meragai sesuatu ketika solat hendaklah bertasbih. Apabila bertasbih, dia akan diberi perhatian sementara bertepuk tangan hanya pada wanita. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Itu hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Orang lelaki ni dia kena bertasbih, kerana orang perempuan dia kena tepuk tangan.
Yang keempat adalah perbezaannya adalah sebagaimana dinyatakan aurat perempuan adalah seluruh anggota badan melainkan muka dan tapak tangan. Itu beza dia. Orang lelaki ni dia tengkuk ni tak payah tutup, telinga apa tak payah. Dia pakai baju tangan pendek pun tak ada masalah kan. Tak pakai baju pun boleh, tapi tak elok lah tak pakai baju. Jadi pakai selok dekat lutut pun boleh, pakai singkat tu pun boleh kan. Tapi itu beza dia antara orang lelaki dengan perempuan ni, dia kena tutup kecuali muka dan tapak tangan sahaja. Itu dua perkara yang perlu ditutup. Yang boleh dibuka, yang lain tu semua kena tutup. Dalilnya ialah daripada surah An-Nur ayat 31 yang bermaksud, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali pada yang zahir daripadanya. Pendapat yang masyhur di kalangan ulama menyatakan bahawa maksud perhiasan ialah tempat-tempat perhiasan tersebut, dan muka yang zahir daripadanya, dan maksud yang zahir daripadanya adalah muka dan tapak tangan. Itu adalah pendapat daripada ulama yang menyatakan yang zahir itu hanyalah pada muka dan tapak tangan, yang lain itu adalah tempat-tempat perhiasan yang tak boleh ditengok oleh orang lain lah. Juga daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermaksud, adakah perempuan bersolat dengan pakaian labuh dan tudung kepala sahaja tanpa memakai kain? Sabda baginda, apabila baju itu labuh daripada menutup bahagian yang zahir. Baginda bersabda, apabila baju itu labuh hingga menutup bahagian yang zahir daripada dua tapak kakinya. Jadi itu adalah riwayat, itu adalah hadis Nabi yang menunjukkan bahawa kena labuh sampai ke tapak kaki. Hadis ni riwayat Abu Daud. Dan yang terakhirnya adalah azan tidak sunat bagi perempuan, namun sunat baginya iqamah saja. Kalau perempuan ramai-ramai itu, dia tak perlu azan lah. Dulu kita pernah tengok kan apa golongan apa sisters Islam ni, depa sembahyang dengan dah imam tu perempuan, lepas tu yang azan pun perempuan juga. Jadi perempuan tak ada sunat untuk melafazkan azan. Tapi kalau dia ketika sini, walaupun bagaimanapun tidak makruh bagi perempuan itu azan dengan suara yang perlahan, malah ia dianggap sebagai zikir yang berpahala. Tetapi jika azan dengan suara yang kuat, hukumnya makruh, malah haram jika dikhuatiri fitnah. Sebagaimana diketahui azan adalah sunat bagi mereka pada setiap solat fardu yang didirikan. Itu macam itulah. Dan juga ditunjukkan di sini adalah simulasi pergerakan fardu subuh 2 rakaat. Ditunjukkan ini bukan ikut, maksud saya bukan rukun 13 itu saja. Jadi ini adalah tata cara solat subuh, fardu subuh. Macam mana dia solat fardu subuh itu dia buat. Mula-mula dia berdiri tegak, kemudian takbiratul ihram dan niat, kemudian dia mendakap tangan tu di perut, di antara dada dan pusat kan, mendakap tangan di situ. Kemudian dia rokok, yang keempat tu rokok. Yang kelima itu berdiri i'tidal. Kemudian dia sujud yang keenam. Kemudian yang ketujuh itu dia duduk di antara dua sujud. Yang ke-8 dia sujud balik. Itu adalah sikun kita solat fardu subuh untuk rakaat yang pertama. Dan untuk rakaat yang kedua ialah dia berdiri tegak semula, kemudian dia mendakap tangan kembali, membaca Al-Fatihah. Itu rukun. Yang dekat tadi pun nombor 3 tu dia baca Al-Fatihah jugalah. Jadi sekarang yang ke-9 pun dia baca Al-Fatihah juga dan juga surah. Yang ke-10 adalah dia rokok balik. Yang 11 i'tidal. Yang ke-12 itu dia membaca doa khunut. Tuan-tuan kalau nak tengok dalam ujung ni dia kan ada doa khunut. Tuan-tuan yang nak cek bacaan tu bolehlah cek ke situ. Yang baru belajar nak solat tu bacalah. Kalau tak boleh baca, carilah macam mana nak boleh baca. Minta lah orang tolong ajar ke.
doa kunut solat subuh sahaja. Tapi kunut nazilah ni bila-bila masa pun boleh buat lah, dan disunatkan sekarang ni waktu COVID-19 ni disarankan supaya membuat kunut nazilah pada setiap solat juga. Kemudian dia lepas berdiri baca doa kunut tu, dia sujud. Kemudian yang ke-14 itu dia duduk di antara dua sujud. Kemudian yang ke-15 dia sujud balik lagi sekali. Kemudian dia duduk tawaruk, duduk tahiyat akhir. Yang ke-17 tu dia memberi salam. Duduk tahiyat 16, yang ke-16 tu dia duduk tahiyat akhir dan membaca tahiyat akhir serta membaca salawat atas Nabi. Kemudian dia memberi salam dan lengkaplah solat dia. Juga disertakan di sini adalah zikir dan doa. Zikir dan doa tak apalah, tuan-tuan boleh baca sendiri. Itu dia bukannya rukun, dia fardu, dia sunat sahaja. Dan perkara-perkara yang dituntut jugalah. Ada hadis-hadis Nabi yang menyatakan bahawa ada beberapa perkara yang sunat kita buat selepas kita bersolat, dan kita tak boleh menggerak, kita tak digesa untuk mengubah kedudukan sehingga kita baca zikir-zikir tertentu. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kerana sudi menonton video saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.